Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat meneruskan pengisian tadabbur ringkas surah Al-Insan, yang mana pada pagi ini insya-Allah kita akan melanjutkan perbincangan pada ayat yang ke-26, yang mana ayat yang ke-26 ini telah pun kita baca pada pagi semalam. Namun begitu kita akan ulang kembali ayat yang ke-26. Sebelum saya teruskan, di tangan saya ada dua nota yang telah pun diinfak oleh seseorang. Kalau tuan-tuan nak dua nota ni boleh ambil di hadapan percuma. Silakan. Kita lihat ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. وَمِنَ اللَّيْلِ, dan pada sebahagian daripada waktu malam, fasjud lahu, bersujudlah kepadanya, iaitu kepada Tuhan. Wasabbihhu, dan bertasbihlah kepadanya, lailan, pada waktu malam, tawila, yang panjang. Ayat 26 ini ia adalah lanjutan daripada apa yang telah Allah bincang pada ayat yang ke-25. Ayat yang ke-26 ini, kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Jami' li Ahkamil Quran, makna ayat wa minal laili fasjud lahu membawa maksud salat maghrib dan juga salat isya. Kenapa dalam ayat tu dia ada menyebut tentang fasjud? Kenapa sujud? Ini menunjukkan bahawasanya antara bentuk tata cara solat, bentuk solat yang utama adalah merujuk juga kepada sujud. Kemudian dalam tafsir Al-Baghawi, tafsir dia Ma'alimut Tanzil, mengatakan perintah bertasbih wasabbihhu, dan bertasbihlah kepada Allah itu pada sebahagian malam yang panjang adalah merujuk kepada salat malam. Bagaimana dikatakan salat malam? Sebab kalau dah buat salat maghrib dan isyak, apa lagi salat selepas isyak? Maknanya dia adalah salat malam. Tetapi kenapa disebut perkataan bertasbih? Kenapa tak sebut salat? Ini menunjukkan bahawa di dalam salat, antara perkara yang wajib, yang utama dalam banyak-banyak bentuk bacaan adalah juga merujuk kepada ucapan tasbih. Kita jumpa dua, sujud dan juga tasbih. Daripada ayat yang ke-26 ini kita dapat belajar pelajaran yang pertama, Allah memerintahkan untuk kita berzikir.
Okay. Ayat yang saya sebut ini, kita kena kembali ayat yang ke-25 lah. Sebab ayat 25 kan Allah kata wadhkuris ma rabbik. Allah kata dan berzikirlah. Maknanya ayat yang ke-26 ini dikaitkan juga ia dengan zikir. Jadi ayat yang ke-26 ini Allah perintah kita berzikir, mengingati Allah pada waktu malam. Pada waktu malam tadilah merujuk kepada apa? Maghrib, Isya dan juga selepas daripada Isya. Pelajaran yang kedua, cara mengingati Allah Subhanahu wa taala yang dituntut, yang afdal adalah pada mengerjakan ibadat solat. Sebab kita belajar ayat 25, Allah kata berzikirlah wahai Muhammad. Lepas tu diulas oleh para ulama tafsir, ia adalah salat, menunjukkan bahawa dalam banyak bentuk zikir kepada Allah ialah salat. Pelajaran yang ketiga yang kita dapat belajar di sini, apabila ayat itu ada menyebut tentang sujud, fasjudlah, dan ada perkataan tasbih, menunjukkan bahawa sujud dan tasbih merupakan rukun dan kewajipan yang paling penting ketika salat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita kena buat setelah kita faham ayat 25, setelah kita faham ayat 26? Tidak lain dan tidak bukan, di antara rangkuman semua pelajaran itu adalah Allah meminta kepada Nabi SAW, khususnya ketika ayat ini turun, dan kepada kita juga semua sebagai umatnya, memperbanyakkan zikir, kerana zikir dapat memberikan ketenangan hati bagi orang yang beriman. Kenapa kita kata zikir ni boleh menenangkan hati orang beriman? Kita kena kaitkan dengan ayat yang sebelum ini pada ayat yang ke-24. Dan kita, kalau tuan-tuan lihat pada ayat sebelum ini kan Allah menyebut tentang turunnya Al-Quran sedikit demi sedikit. Lepas tu kan Allah minta Nabi bersabar, meneruskan dakwah dia, tunaikan ketaatan. Kemudian Allah sebut berzikirlah pada waktu pagi dan petang. Lepas tu Allah sambung berzikirlah pada sebahagian malam. Kaitan dia kita sebut sebelum ini bahawasanya Allah meminta kepada Rasul dalam dakwah, dalam menunaikan ketaatan kepada Allah, banyak halangannya, banyak cubaannya. Maka nak kuatkan mental, nak kuatkan rohaninya adalah dengan berzikir seperti ayat 25 dan ayat nombor 26. Sebab itu kita buat dia punya rangkuman dia, zikir itu dapat memberikan ketenangan hati bagi orang yang beriman. Tetapi bukan itu sahaja kelebihan zikir. Justru itu saya telah letakkan di dalam nota tersebut beberapa kelebihan zikir. Saya akan bacakan sepintas lalu sahaja, sebab kalau nak kupas satu persatu tak cukup 20 minit. Tajuk ni saya perlukan lebih kurang dalam 1 jam untuk kupas kelebihan zikir. Tapi tak apa, tuan-tuan dan perempuan ni saya yakin boleh memahami dengan cepat dan sebagainya. Maka cukup saya menyebutkan kelebihan, dan dalam nota tu ada rujukan. Sebab itu kita ada nota ni senang, tuan-tuan tak perlu nak catat panjang-panjang. Dalam nota tu adalah maklumat. Sebab tu cukup dengan waktu yang pendek. Moga-moga kita dapat maklumat yang penting tentang zikir. Baik, zikir ini, pertama kelebihan dia, kita menunaikan perintah Allah. Okey, sebelum tu saya nak terangkan dulu. Zikir, tuan-tuan dan puan-puan ya, bukanlah merujuk hanya baca subhanallah walhamdulillah. Tidak. Zikir adalah mengingati Allah. Ruang lingkup zikir
Yang nombor satu, yang paling top sekali adalah salat. Adalah salat. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, yang ucapan zikir yang subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar tu. Dan yang keempat adalah doa. Adalah doa. Sebab itu apabila kita solat, ada tak baca Quran? Ada. Kalau kita solat, ada tak kita baca tasbih? Ada. Kalau kita solat, kita doa tak? Ada. Jadi zikir yang paling terbaik sebenarnya adalah pada salat. Okey, maknanya salat itu adalah zikir. Okey. Kalau kita banyak berzikir, tak kisahlah salat ke, baca Quran ke, ucap tasbih ke, kita berdoa ke, kita telah dapat kelebihan kita menunaikan perintah Allah yang Allah perintah kita supaya banyak berzikir. Ini kena rujuk surah Al-Ahzab ayat 41. Yang kedua, orang yang banyak berzikir dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena rujuk hadis kisah Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu. Yang mana Nabi kata apa? Nabi kata basahkanlah lidahmu dengan berzikir kepada Allah. Okey. Kelebihan nombor 3, Allah bagi keampunan. Kelebihan nombor 4, Allah memberikan pahala yang besar, iaitu syurga. Kelebihan 3 dan 4 ini boleh dirujuk dalam suratul Al-Ahzab ayat nombor 35. Dalam ayat nombor 35 Allah gunakan perkataan apa? Wadh-dhakirinallaha katsira wadh-dhakirat. Kelebihan nombor 5, kita akan mendapat ketenangan hati. Ini berdasarkan suratul Ra'd ayat nombor 28. Kelebihan yang keenam, orang yang berzikir dia telah buat amalan yang terbaik. Dan yang ketujuh, amalan yang suci di sisi Allah Azza wa Jalla. Okay, amalan nombor 6 dan 7 ni ia berada pada hadis sahih riwayat Al-Imam Tirmizi. Okay, hadis ni satu, tapi dalam tu ada beberapa kelebihan. Okay, kelebihan nombor 8, orang yang banyak berzikir ni, cara kalau kita ni semua ni nak bezakan kita ni darjat mana yang baik, cara dia adalah tengok siapa banyak zikir. Perbezaan darjat seseorang kepada seseorang adalah dengan zikir. So darjat yang paling tinggi nak dapat pada zikir. Nombor 9, lebih baik daripada dia menginfakkan emas dan perak. Okay, ini dinyatakan dalam hadis yang sama yang kita baca tadi, pada hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Okay, dalam nota tu mudah je. Dia punya point dia, saya telah highlightkan dia, saya gelapkan tulisan tu. Dekat situlah dia punya kelebihan dia. Nombor 10, zikir lebih baik daripada berjihad. Ini dinyatakan dalam surah, dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Tirmizi. Dalam masa yang sama tuan-tuan ya, saya ada bawakan tuan-tuan dalam nota tu kisah 3 orang lelaki yang dia masuk Islam. 2 yang pertama mati syahid. Ada seorang lelaki yang ketiga tu dia bukan mati syahid, tetapi dia mati di atas katil dia. Tetapi di dalam syurga, yang mati di atas katil itu yang paling depan sekali berada di dalam syurga. Kenapa ya? Kita kena baca dalam nota tu, dapat jawapan dia. Okay. Kemudian yang ke-11, orang yang banyak berzikir ini dia akan dilingkungi, dikelilingi oleh para malaikat. Yang ke-12, dia akan diselubungi dengan rahmat. Rahmat Allah ini turun mencurah-curah bagi orang yang banyak berzikir. Tuan-tuan yang berada dalam majlis ilmu ni, ini dipanggil majlis zikir. Ingat Allah. Okay. Kelebihan yang ke-13 dan yang kelebihan yang ke-14,
Kelebihan yang ke-13, ia mendapat as-sakinah, ketenangan. Kemudian yang ke-14, Allah puji. Orang duduk dalam majlis zikir ni, Allah angkat nama dia, Allah puji di kalangan siapa? Di kalangan para malaikat. Okey, kelebihan nombor 12, kelebihan nombor 11, 12, 13, 14, tuan-tuan boleh rujuk dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Tirmizi. Okey, boleh baca dekat nota tu, nanti baca satu persatu. Sebab tak dan nak baca dalam waktu pagi begini. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, nombor 15, orang yang banyak berzikir ni, dia akan dapat lindung diri dia daripada syaitan. Ini dinyatakan dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Tirmizi. Tuan-tuan baca hadis tu, yang mana kata Nabi, kalau musuh kejar kita, kita akan lari duduk dalam benteng yang kuat. Nabi kata macam itulah kamu nak lari daripada syaitan. Jadi benteng tu sebenarnya adalah zikir. Yang ke-16, orang yang banyak berzikir ini, Allah selamatkan ia daripada azab api neraka, seperti mana yang dikatakan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yang ke-17, orang yang banyak ingat Allah, Allah pun akan ingat kepada dia. Ini berdasarkan suratul Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurkum, ingatlah kamu semua kepadaku, nescaya aku akan ingat kepada kamu. Okay, nombor 18, orang yang banyak berzikir ini, ia seolah-olah dia berada dalam taman syurga. Berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, Nabi kata kalau kamu lalu taman-taman syurga, singgah, joinlah sekali dekat taman syurga. Para sahabat bertanya, apa itu taman-taman syurga? Nabi mengatakan khilaquz zikr, iaitu halaqah zikir. Macam tuan-tuan ni, inilah kumpulan-kumpulan zikir berada dalam taman syurga. Nombor 19, orang yang banyak berzikir ini, ia terselamat daripada memiliki sifat orang-orang munafik. Orang-orang munafik di zaman Nabi itu, Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 142, orang munafik ni, dia sikit je dia ingat Allah, tapi yang banyak dia lupa pada Allah. Allah kata apa? Wala yadhkurunallaha illa khalila. Mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Kelebihan yang ke-20, orang yang banyak berzikir kepada Allah pagi, petang, siang dan malam, dia terselamat daripada menjadi kumpulan orang-orang yang rugi. Ini berdasarkan surah Al-Munafiqun ayat nombor 9 dan berdasarkan hadis sahih riwayat Al-Imam Tirmizi. Yang ke-21, orang yang banyak berzikir ini, dia seperti mendapat sebesar-besar amal. Kalau ditanya amal apa yang besar di sisi Allah, jawapannya adalah zikir. Ini disebutkan oleh Allah dalam suratul Al-Ankabut ayat nombor 45. Ini ada kaitan dengan salat. Kan selalu dengar kalau khutbah Jumaat tu, kadang selalu dengar khatib kata wa dzikrullahi akbar, kan, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang terakhir sekali, zikir dapat memberikan kekuatan, dapat memberikan kita tenaga. Nak cuba? Tengok hadis riwayat Al-Bukhari. Ini ibu-ibu ya, Nabi ajar kepada Fatimah dengan Sayyidina Ali. Zaman dulu orang buat kerja rumah ni semua guna manual, betul tak? Buat hidup api manual, masak manual, gulik apa nak ulik tepung manual. Zaman sekarang pejam mata je, siap semua. Jadi Fatimah dengan Ali mengadu nak minta bibi, nak minta khadam. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata, nak tak korang berdua
aku bagi tahu sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu minta. Apa Nabi kata? Kalau kau berdua berada di tempat tidur, bertakbirlah sebanyak 34 kali. Tapi bukan ucap takbir, takbir, bukan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali. Lepas tu tasbih 33 kali dan bertahmid sebanyak 33 kali. Nabi kata kalau kau buat, kata Nabi, ia lebih baik daripada kamu kepada kamu daripada kamu mendapat seorang khadim. Cuba tuan buat. Lepas ni semua hantar bibi balik kampung. Tak, cuba tuan buat. Ini daripada Nabi SAW. Tengok-tengok bangun pagi tu, kenapa tenaganya banyak? Kan? Zikir pada Allah. Kadang-kadang bukan penat badan, tapi penat otak. Kan? Penat otak, sakit badan. Jadi apabila Allah bagi tenang, Allah bagi kekuatan jasmani dan rohani. Cukuplah 22 kelebihan, walaupun ada banyak lagi. Cukuplah dengan kadar waktu subuh ni. Kita pun dah 20 minit 50 saat. Besok saya nak kita bincangkan tentang 7 kelebihan yang ada pada salat fardu, untuk kita mengulas kenapa Allah minta Nabi ni salat subuh, salat zuhur, salat maghrib dan salat isyak. Ada apa pada salat? InsyaAllah besok kita baca kembali ayat 25, 26 terus kepada tajuk 7 kelebihan salat fardu, baru kita masuk kepada ayat yang ke 27. Boleh baca terlebih dahulu. Moga-moga Allah memberikan kita banyak manfaat. Kita dah tahu nak kena buat apa yang nak kena ditambah baik. Moga-moga Allah memberikan kita syafaat Al-Quranul Karim. Allah bimbing hidup kita dengan Quran. Allah rahmat kita dengan Al-Quran. Allah jadikan Quran sebagai imama wa nura wa huda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.